Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi peluang, nafas dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di rumah Allah dan sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita janjikan pada malam ini, kita akan berada di dalam suatu program Tazkirah Baitul Muslim, yang mana panelnya yang akan menyampaikan tazkirah pada malam ini seorang yang tidak asing lagi lah bagi kita semua yang telah banyak memberi kuliah di masjid kita ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa, ahli jawatan kuasa agihan zakat YDSM. InsyaAllah pada malam ini Al-Fadil Ustaz akan mengupas satu tajuk, iaitu keluarga kita macam drama. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk mengambil tempat di hadapan dan seterusnya menyampaikan tazkirah pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih yang bahagia pengurusi majlis yang dihormati jawatan kuasa masjid, yang dihormati pegawai daripada jawatan kuasa Yayasan Diraja Sultan Mizan, dan juga terima kasih kepada RTM Kuala Terengganu yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu Allah, alhamdulillah kita sedang berada dalam satu taman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga, yang dikelilingi, dipayungi dan dinaungi oleh malaikat-malaikat sambil lidah mereka berdoa kepada kita yang berada dalam majlis ilmu. Tak kiralah dalam masjid ataupun yang turut mendengar di luar sana, dengan doa mereka, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa mereka ya Allah, dan turunkanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ke atas mereka ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa bertuah pada malam ni. Apatah lagi pula kita sebenarnya membicarakan satu topik yang besar. Daripada topik ini lahirlah satu ummah yang besar. Satu ummah yang besar pula akan melahirkan satu negara yang hebat. Negara-negara yang hebat pula akan melahirkan satu dunia yang aman. Tapi bermula dengan satu unit yang kecil bernama keluarga. Dan tajuk kita tuan-tuan, keluarga kita macam drama. Tajuk ni senang saja tuan-tuan, sebab apa yang dipertontonkan di TV itulah realiti keluarga kita. Dalam drama-drama, cerita drama, dalam filem-filem, itu semua menggambarkan kehidupan keluarga kita sebenarnya yang berlaku di luar kaca TV. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sebenarnya apa masalah dalam keluarga kita sebenarnya? Kalau saya tak cerita pun tuan-tuan mungkin tengok TV tahu, oh itu masalah. Cuma kita tak sempat nak catat, tak sempat nak rekod, tak sempat nak tulis dalam diary, dalam nota, dalam catatan. Sebab kita hanya melihat sepintas lalu saja dan kita berhibur dengan cerita tersebut. Kalau tak puas hati pun kita kata tak sedap, apalah
bapa tu, apalah ibu tu, apalah anak-anak dalam drama tersebut. Sekadar itu saja tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita buat catatan, sebenarnya apa yang berlaku dalam drama itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat, pertama, kalau keluarganya Baitul Muslim, rumah orang Islam, drama-drama, cerai-kerama yang dipertontonkan ialah seolah-olah tiada ciri-ciri agama Islam dalam keluarga tersebut. Kalau bangun tidur pun tuan-tuan, bangun tidur pukul 7-8 pagi dan tak rasa bersalah pula, seolah-olah tidak ada solat subuh dalam hidup, dalam diary hidup mereka tuan-tuan. Itulah gambaran sebenarnya dalam kehidupan keluarga kita pada hari ini. Seolah-olah tidak ada penekanan bab solat. Dan tidak ada pula kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, kalau nak bandingkan dalam drama-drama cerai-kerama, saya kadang-kadang tengok juga panggung Sabtu tuan-tuan, ya. Panggung Sabtu tuan-tuan, ada satu channel tu 2:30 petang, dia cerita Hindustan. Orang Muslimat suka, orang Terengganu suka Hindustan kan. Tadi pun ada kan panggung Sabtu, hari ni panggung Sabtu. Saya tengok tadi tuan-tuan, Hindustan Ki Kasam tajuk dia. Cerita antara Pakistan dan India, macam mana nak disatukan. Walaupun berlainan agama, India itu penganut majoritinya Hindu, Pakistan penganut majoritinya adalah Muslim, tetapi bangsanya sama, India belaka tuan-tuan. Macam mana nak satukan? Jadi tuan-tuan dan puan, walaupun cerita bab negara, macam mana nak satukan ni? Presiden Pakistan bercakap, kita nak bergabung, nak tunjukkan besarnya kuasa India ini, kita nak bergabung dengan India. Tapi cerita tuan-tuan sampai pergi ke Kuwait. Nak kaitkan tuan-tuan, nak bina negara yang hebat, tak terlepas cerita mereka mesti ada Kuwait. Nak gambarkan bahawa paling tidak mereka ada unsur-unsur keagamaan, ada ciri-ciri agama. Maknanya mereka ada masalah, pergi ke Kuwait mengadu ke Tuhan mereka. Tidakkah cantik kalau dalam agama Islam pun ada unsur-unsur begitu? Ada unsur-unsur masjid, macam kita buat malam ni kan. Ada unsur-unsur ceramah sikit selit dalam drama tu tuan-tuan. Dia tak sepatutnya drama tu drama Islam. Nak beritahu tuan-tuan, itulah kebincangan dalam keluarga kita. Berapa ramai orang kita datang ke masjid. Saya ingat saya tuan-tuan dan puan, saya ingat malam ni subhanallah, ni pun ramai dah datang ni, lebih kurang 30,000 orang datang. Alhamdulillah. Kan itu dah kira dah. Kalau kira tuan-tuan, tak muat masjid ni. Sebab itulah realiti hakikatnya keluarga kita macam drama. Dia tak minat datang ke masjid tuan-tuan. Seakan-akan lupakan Allah dalam kehidupan mereka. Tak ada pula dikaitkan dengan bayar zakat bila bekerja. Lah tuan-tuan ya. Tiada Quran. Sedangkan Nabi SAW menyebut rumah yang dibaca Suratul Baqarah, di dalam rumah tersebut syaitan tidak masuk selama 3 hari. Bayangkan kalau dalam rumah tidak langsung kedengaran satu ayat Quran, syaitan berpesta dalam rumah tersebut. Bila syaitan berpesta dalam rumah tersebut, suami tumbuh tanduk, isteri tumbuh tanduk, pakak jadi syaitan habis tuan-tuan. Nabi sebut, bukan saya sebut tuan-tuan. Nabi sebut, jangan kamu jadikan rumah kamu macam tanah kubur. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam tanah kubur, sunyi sepi daripada bacaan Quran, ditinggalkan orang. Kuburkan orang tak pergi. Pergi bila? Sekali masa Aidil Fitri saja. Lepas tu tak pergi dah. Tempat tinggalan, tempat yang tak, orang tak minat kubur ni tuan-tuan. Orang kalau lalu di tepi kubur tengah malam, malam Jumaat pula tuan-tuan, hujan renyai-renyai pula, terdengar pula salakan anjing melolong jauh tuan-tuan, saut. Yang naik basikal tu boleh jadi motosikal lajunya tuan-tuan, nak tinggal cepat kubur tu. Begitulah rumah kita tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak hidup. Macam mana nak hidup? Mesti ada seri, mesti ada perhiasan.
Serinya ialah Al-Quranul Karim. Saya tak payah nak jumpa dalam drama-drama cerita buat keluarga tuan-tuan. Dalam drama tersebut ada dibacakan Quran, ada tok guru datang mengaji Quran bersama dengan anak-anak dalam keluarga tersebut. Kemudian keluarlah pergi sekolah lepas tu, ataupun keluar pergi kerja ke. Tak ada tuan-tuan. Itulah realitinya dalam kehidupan kita. Sebelum kita tengok masalah-masalah berlaku, tengok dulu masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Walaupun kita bincang masalah-masalah yang besar tuan-tuan. Ini saya buat kajian tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, tidak ada nilai-nilai agama Islam. Tadi ciri-ciri agama Islam tak ada. Nombor dua, nilai-nilai agama Islam tidak diserlahkan dalam drama cerai kerama, seolah-olah menggambarkan itulah keluarga kita sebenarnya. Contoh, anak-anak tak hormat mak ayah. Sedangkan dalam Quran, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu uffin. Itulah sependek-pendek maki, sependek-pendek celaan kepada ibu dan ayah. Uff. Oh, zaman kita lebih dari uff kan. Satu paragraf boleh buat cerita lah macam mana mak ayah dimaki oleh anak-anak, mak ayah dihina oleh anak-anak, mak tak sekolah tinggi duduk diam-diam, bapak gaji tak seberapa dah diam-diam, jangan persoalkan apa yang Alung buat. Tuan-tuan, dia berlaku. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, Quran kata lain, nilainya lain, tapi dalam keluarga kita lain. Hari ini orang tak kisah tuan-tuan. Dulu zaman bapak saya dulu cakap lebih kurang kena minyak. Bahasa Terengganu minyak ya. Rotan, sebat tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan, salah baca Quran, kena sebat atas belakang dengan buat tasbih. Betul apa buat tasbih? Tuan-tuan putus tu. Salah satu huruf baca Quran. Bukan salah maki mak ayah tak, salah satu huruf baca Quran. Dia didik kita betul-betul. Allah, hari ni zaman sekarang tuan-tuan, ibu dan ayah pula bagi lesen untuk dimaki. Yalah, kecil lagi bang, baru 16 tahun. Kalau 6 tahun tu kena didik dah tuan-tuan, ni 16 tahun. Bayangkan tuan-tuan, penumbuk sama dengan penumbuk kita, penumbuk dia tu. Biar dia menangis sekarang daripada kita menangis kemudian tuan-tuan, dan cerita Pak Anak ni. Itu nilai-nilai agama Islam sudah luntur, pudar, lenyap daripada keluarga Baitul Muslim yang kita bincang malam tuan-tuan. Keluarga kita macam drama, persis macam drama. Anak-anak tak hormat ibu bapa, isteri tak hormat suami. Oh tuan-tuan, dalam rumah tangga, dalam drama cerai kerama, filem tuan-tuan, isteri boleh herdik suami, isteri pula marah suami, meninggikan suara, tak taat. Itulah kehidupan keluarga kita. Sedangkan Nabi SAW menyebut dalam satu sabdaannya, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Bila mana seorang isteri itu sempurna sembahyang 5 waktunya, sempurna puasa bulan Ramadannya, dan dia jaga maruah kehormatannya, dan dia taat suaminya, dia boleh masuk syurga mana-mana pintu yang dia suka. Maknanya tuan-tuan, semua pintu syurga terbuka untuk dia, dan welcome dia masuk syurga, mengalu-alukan dia masuk syurga. Sebab dia taat kepada suami tuan-tuan, dia tak derhaka kat suami. Buka TV tuan-tuan, ciri-ciri Baitul Muslim sekarang, isteri menempelak suami, isteri menengking suami, suami pula diam macam tikus, isteri pula tumbuh taring macam harimau. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan lihat sendirilah ya, catatan-catatan yang kita baca pada malam ni tuan-tuan.
Itu menggambarkan keluarga kita macam drama. Tidak ada lagi baitul muslim yang hakiki, tuan-tuan. Suami pula tidak tanggungjawab. Drama kita. Kalau kena bahagian isteri pula menengki suami, kena bahagian suami pula tak tanggungjawab, tak bagi nafkah, tak balik rumah, tak ada kasih sayang si suami ni. Dia tak rasa bersalah, sedangkan nafkah itu wajib. Ni cuba kita cek suami-suami depan saya pada malam ni. Yang tadi isteri-isteri kat belakang, cuba cek. Jenis-jenis tumbuh taring tu masuk taring balik, isteri ke belakang tu. Hak suami-suami pula depan saya ni, subhanallah. Fikir balik, cukup tak nafkah kita bagi pada isteri dan anak-anak kita, tuan-tuan? Kadang-kadang mereka merungut. Jangan marah-marah, fikirlah muhasabah diri. Kenapa mereka merungut? Beras tak cukup, dia kata. Betul ke beras tak cukup? Makan nasi asyik dengan ikan bilis tak ada ke? Ikan kembung ke? Ikan selayang ke? Selah kuning ke? Ikan pari ke? Hak sedap-sedap sikit lah, tuan. Ikan apa lagi? Siakap, apa-apalah. Hak sedap-sedap tak ada ke? Asyik setahun ikan bilis je. Tuan-tuan dan puan dalam hati Allah, dalam bab nafkah ini, tuan-tuan, kena ambil berat. Sebab Nabi SAW menyebut pada para suami semua, berpesan kat suami-suami semua, kafa bil mar'i isman ayyudayyi' man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikira berdosa bila mana dia mengabaikan nafkah orang-orang di bawah tanggungannya. Ke masjid rajin, dialah yang datang awal, balik lambat. Bak masjid, kaki masjid, semualah kaki, tangan, kepala, semua masjid lah ke dia, tuan-tuan. Bak rumah nafkah tak cukup, tuan-tuan dan puan, tetap dikira berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masyarakat aktif sungguh dia. Dia nak AJK tu dah, dia pengusi tu lah, dia lah setiausaha persatuan tu, tuan-tuan. Balik rumah nafkah tak cukup, dikira berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan dan puan, sedekah ni, tuan-tuan, hak paling utama, sedekah kepada ahli keluarga dulu. Nak infak ni, tuan-tuan, infak ahli keluarga dulu. Hak lebih tu baru pada orang lain. Jangan nampak orang lain dulu, nampak anak isteri dulu. Hak namanya nafkah, cukup hak tu, tuan-tuan, habis tak ada dosa, tuan-tuan, barulah nama hak lain, tambah pahala. Hebat agama kita, tuan-tuan. Jangan ikut drama, jangan ikut cara kerama. Sebab dia nak melariskan cerita, dia pun buatlah cerita hak pelik-pelik, tuan-tuan. Hak cerita hak comel, susah orang nak tengok. Orang tak tengok cerita hak straightforward, bagus, semayang, masjid, tuan-tuan. Hak cerita hak langgar peraturan Tuhan tu, hak tu lah orang suka tengok. Jadi takut-takut menggambarkan, itulah keluarga kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia gambarkan mak ayah pula, mak ayah yang tak kisah, anak keluar macam mana, pakai dedah arat, mak ayah tak kisah. Dia bangga pula anak dia pakai baju lengan pendek, free hair, color rambut, pakai seluar jeans ketat. Tunggu siapa? Tunggu boyfriend ambil dengan motosikal besar. Ayah bangga motosikal besar. Ingat kawan dekat, besar dah apa? Subhanallah, tuan-tuan. Nak kata ayah macam mana tu? Anak perempuan, anak dara dah besar dah, tuan-tuan, dah balik dah. Tiba-tiba pakai macam tu, keluar dengan teman lelaki-lelaki, bonceng motosikal besar. Nak kata apa? Dayus. Itu realiti yang berlaku. Baitul Muslim sekarang dalamnya ada ibu bapa yang dayus. Sehingga Nabi SAW menyebut, ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami yang dayus, yang membiarkan isterinya tak tutup aurat bila berada di luar rumah, yang biarkan anak-anak perempuannya tak tutup aurat bila keluar rumah, bonceng motosikal laki-laki, kawan-kawan dia, Nabi sebut ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami dan bapa yang dayus tidak akan masuk syurga. Dia tertahan.
Walaupun dia ni kaki masjid, AJK masjid, AJK surau, bak korban, ibadah korban nombor 1 ke depan, dia tukar sembelih. Dia tukar mentih pula. Dia tukar cincang pula. Segala-galanya dia seorang buat. Tapi ingat tuan-tuan, dayus dalam bab keluarga tak masuk syurga, kata Nabi SAW. Berat nanang tak. Fikir balik macam mana keluarga kita ni. Nak buat macam drama ke? Nak buat macam Quran? Nak buat macam hadis? Nak buat macam sunnah? Ataupun ikut drama tu tuan-tuan? Berat. Takut tuan-tuan. Saya bila saya buat catatan, saya takut terkena atas hidung saya sendiri tuan-tuan. Mak ayah dayus bangga pula. Bangga tuan-tuan. Allahu Akbar. Lagi tuan-tuan, adik-beradik pula. Kalau adik-beradik bergaduh, ditunjukkan dalam drama tu, alai adik-beradik, kakak dengan adik, abang dengan adik bergaduh. Sampai ke peringkat tu tuan-tuan, peringkat berebut harta pusaka, tak tegur siapa. Berebut harta pusaka, putus darah. Sedangkan Nabi SAW menyebutnya, la yadkhulul jannata qatin, tidak masuk syurga orang yang putus tali silaturahim. Silaturahim ni tuan-tuan, kita kena faham betul-betul, dia bukan jiran dengan jiran, bukan hubungan taman, ahli-ahli dalam sebuah taman. Silaturahim ni ialah orang yang ada hubungan rahim, iaitu daripada mak yang sama ataupun nenek yang sama. Itulah silaturahim. Itu adik-beradik, sepupu, sepapak dan sebagainya. So kalau dah putus hubungan saudara mara, tak tegur siapa, tuan-tuan, benci membenci, tak pergi mari, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga adik-beradik ataupun sesiapa saja yang putus tali silaturahim. Tak mengaku adik-beradik. Kadang-kadang disebabkan satu masalah, mak ayah tak mengaku anak. Mu bukan anak aku lagi, kata mak. Aku tak, anggaplah mak tak pernah ngana kamu. Marah pada anak tadi. Iyalah, setiap manusia, ya, kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti buat salah. Dan sebaik-baik yang bersalah itu ialah yang segera bertaubat. Jangan kita ikut agak kita pula, tuan-tuan, marah sungguh-sungguh sampai peringkat tak mengaku anak. Lagi teruk tuan-tuan, mak tak halalkan setitik susu mak yang mak suap dah kamu satu ketika dahulu. Macam susu dia dah. Susu tu untuk anak, memang hak anak. Halal ke tak halal itu susu anak, bukan susu pak tu, susu anak. Wajib bagi anak, dia tak boleh kira halal tak halal dah. Tuan-tuan, sampai mereka macam tu. Kalau mak putus silaturahim, mak yang berdosa, tak masuk syurga. Kalau bapak yang putuskan tali silaturahim, bapak yang berdosa, tak masuk syurga. Kalau adik-beradik sama adik-beradik, sama-sama tak masuk syurga belaka. Berat tuan-tuan. Keluarga sekarang macam drama, gaduh. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, ya. Tentang aurat tabarruj. Saya tengok dalam drama, kadang-kadang takut tengok orang perempuan berhias. Dalam drama berhias. Tengok sekali macam bini kita, tengok dua kali macam Cina opera. Ya betul tak betul ni. Dia berhias sungguh-sungguh. Tapi dalam rumah tak berhias pula, berkembang je. Di luar rumah tuan-tuan, pakai seadanya sahaja, supaya tidak menimbulkan fitnah, ya. Sekadar-sekadarnya saja berhias dan bermakeup. Islam tidak melarang orang perempuan nak tabarruj, tapi tabarruj jahiliyah yang dilarang, yang mendedahkan aurat, ya, yang menggiurkan orang memandang, menimbulkan fitnah laki-laki di luar sana. Nak berhias untuk suami, tabarrujnya betul-betul, ya. Sampai ke peringkat cukur bulu kening pun ada. Sampai ke peringkat berhias keluar rumah tuan-tuan. Allahu Akbar. Setengah-setengah hotel tuan-tuan, dia punya, yalah, yang duk jaga hotel tu bawah tu daftar registration, sampai pakai bulu mata palsu pun ada. Tuan-tuan, panjang bulu mata dia.
Ya betul, palsu rupanya. Tengok sekali macam dia, tengok dua kali macam unta. Bulu mata panjang unta, tuan-tuan. Ramai nak ikut unta sekarang. Jangan ditambah-tambah lagi. Allahu Akbar. Untanya bulu matanya panjang sebab nak jaga daripada debu padang pasir. Debu macam mana tuan-tuan, ribut macam mana tuan-tuan, unta boleh berjalan sebab bulu matanya panjang. Tutup. Kita pun nak ikut macam tu juga. Itu tabarruj jahiliyah namanya, tuan-tuan. Inilah Baitul Muslim yang kita nak tebuk. Dia ikut macam drama. Siapa bertanggungjawab? Kita lah sebagai mak ayah, kita sebagai suami. Isteri pun kena ada ilmu juga bab ni. Jangan mengharapkan suami tegur saja, dia pun kena belajar juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, buka lagi cerita drama, tuan-tuan. Dalam surat khabar pun berlaku. Masuk berita perdana lagi, tuan-tuan. Apa dia? Pukul bini. Sampai pekat bunuh isteri pun ada. Bunuh bekas tunang pun ada. Allahu Akbar. Benda tu betul-betul dah berlaku. Bukan drama lagi. Ini betul-betul, bukan cobaan. Dah berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan. Tengok, ingat drama je. Drama tu, tuan-tuan, apa yang berlaku di luar masuk dalam drama. Pukul isteri. Allahu Akbar. Saya pernah, tuan-tuan, tengok kenapa ni awak ni ada dia tutup dengan plaster. Ni ustaz, saya dah 7 hari ustaz cuti. Ni ada kesan lagi ustaz. Siapa buat? Telanggar apa ni? Suami pukul. Suami awak kan AJK masjid. Pak jemput saya ceramah tu. Ya ustaz. AJK masjid pun gangster juga, tuan-tuan. Tapi gangster pengecut lah pukul bini ni, tuan-tuan. Nabi SAW tak pernah pukul isteri, tak pernah jentik isteri, tak pernah herdik isteri, tak pernah, tuan-tuan, buat macam kita buat. Masjid ni tak lah, tuan-tuan. Dia tak buat lah. InsyaAllah ahli datang pada malam ni, jemaah datang tak buat macam tu, tuan-tuan. InsyaAllah. Tapi ada berlaku lebam jik mata, tuan-tuan. Ada yang patah tangan pun ada. Kenapa patah tangan? Ini berlaku di sebuah negeri di utara, tuan-tuan. Kahwin bulan Syakban. Kita dah sudah Rejab kan. Dia kahwin bulan Syakban, masuk Ramadan, lepas tu raya. Malam raya bergaduh. Kan baru kahwin kan? Kita baru kahwin lah tu, masih dalam era period honeymoon, berbulan madu lagi, tuan-tuan. Baru 2 bulan kahwin. Gaduh nak balik rumah siapa? Pagi raya. Kata si isteri, balik rumah saya lah, mak saya. Saya pagi-pagi sentiasa cium tangan mak, lepas tu minta maaf dengan adik-beradik apa semua. Lepas tu pergi mak abang lah, mak abang. No. Malam raya, pagi raya, rumah mak saya dulu. Kata isteri, mak saya dululah. No, rumah mak abang dulu, mak saya dulu, mak abang dulu. Lama-lama, tuan-tuan, masing-masing tak tahu penumbuk siapa lagi besar. Akhirnya menumbuk, tumbuk sungguh. Bertumbuk, kena pula si suami ni, tuan-tuan, cepat sikit tangan dia. Dia capai tali pinggang, dia sempat isteri dia, tak cukup tali pinggang, dia ambil kursi, tuan-tuan, dia baloi isteri dia sanggah dengan lengan, patah lengan. Malam raya patah lengan. Sepatutnya patahkan lemang, bukan patahkan lengan. Patah lengan bini, masuk hospital. Malam raya masuk hospital, pagi raya beraya di hospital. Datang mak dia, mak isteri dia. Mak jaga anak mak sejak dari kandungan sampailah mak serah kat kamu, tak pernah patah satu tulang pun anak mak ni. Bila mak serah kat kamu, kamu jaga, patah tulang anak mak. Mak kecewa. Allahu Akbar. Saya dengar sedih, tuan-tuan. Patut malam raya ni, tuan-tuan, malam yang suci, malam yang mulia, membesarkan Allah, takbir macam-macam, tuan-tuan, ya. Ataupun buat kuih raya ke, bukan bergaduh. Itulah yang berlaku. Tumbuk menumbuk tak patut berlaku. Allahu Akbar.
Diceritakan tuan-tuan dalam semua kitab. Hadis ni cukup famous. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah pukul sesiapa pun, kecuali dalam perang jihad. Nabi hayung pedang dengan tangan dia. Selain daripada itu, kata sahabat, Nabi tak pernah guna tangan pukul sesiapa. Jangan kata pukul isteri, orang lain pun Nabi tak pernah pukul. Sama kita, subhanallah. Nah, itulah drama yang berlaku, tuan-tuan. Hasil jelmaan warga kita yang sebenarnya, tuan-tuan. Allah buat maki hamu dah biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa jadi macam tu? Tengok solusinya. Tadi saya ceritakan apa yang berlaku. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, akidah kita dengan Allah. Akidah kita ni ada akidah ke tidak? Kita cek diri kita lah, tuan-tuan. Ada iman ke tidak? Beriman dengan Allah, beriman dengan dosa pahala, beriman dengan malaikat kanan dan kiri yang mencatat amalan kita, beriman dengan azab kubur, nikmat kubur, beriman dengan di padang mahsyar, tuan-tuan, kita akan diadili seadil-adilnya, beriman dengan kitab kita akan dibalik, tuan-tuan, tangan kanan yang sambut ataupun tangan kiri yang sambut, beriman dengan titian sirat, beriman dengan syurga dan neraka. Tuan-tuan, itulah asal kehidupan kita. Kalau situ betul, tuan-tuan, insya-Allah dunia ni betul hidupnya. Iman dan akidah dulu. Lepas tu kalau tuan-tuan lihat dalam Quran, dia kait dengan Allah. Kait dengan Allah, tuan-tuan, ya. Tengok, tuan-tuan, saya sebut, ya. Nabi apa? Nabi Ibrahim, katalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ada akidah dengan Allah. Ij'alni muqimas salah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah zuriatku pun sama juga ya Allah, zuriat yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Allah, baik dengan Allah. Doa kita, tuan-tuan, yang banyak orang miss tak baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta dengan Allah. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup kami, zuriat kami yang menyejukkan mata-mata kami ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Ada akidah, minta tolong dengan Allah. Allah, tolong sempurnakan keluargaku ya Allah, biar sejuk mata kami ya Allah, jadi orang bertakwa ya Allah, mendirikan salat ya Allah. Allahu Akbar. Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Zakaria. Dia tak ada anak. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan aku, kurniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh-saleh ya Allah. Kait dengan zuriat, kait dengan keluarga. Ada akidah, tuan-tuan dan puan-puan. Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Tengok ya, akidah diajar dalam doa. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anak pula minta tolong dengan Allah pula. Tadi suami, tadi bapa, anak pula. Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku, wali walidayya, dan juga dosa kedua ibu bapaku. Warhamhuma, ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapaku, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka membela aku masa aku kecil-kecil dulu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Semua ada akidah, semua kait dengan Allah. Bukan pergi jumpa untuk bomo bila ada masalah.
man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kata Nabi. Siapa-siapa pergi jumpa Tok Bomo, yakni yang mengamalkan benda-benda syirik, khurafat, tahyul, tuan-tuan, kata Nabi, sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada akidah nak jadikan satu keluarga, tuan-tuan, kita ambil dengan akidah, ambil dengan syariat isteri kita. Kemudian nak dapatkan anak pula, malam pertama tuan-tuan berdoa, malam kedua berdoa, masa nak melakukan hubungan kelamin, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jannibna syaitan, jauhilah kami berdua daripada gangguan syaitan. Syaitan pun nak buat hubungan kelamin juga dengan isteri kita. Bila kita baca doa, syaitan tak boleh buat. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhikanlah syaitan daripada anak yang bakal terhasil ini, ya Allah. Akidah dengan Allah tu kuat, tuan-tuan. Hubung dengan Allah tu, hubungan dengan Allah mantap, sampai syaitan tak boleh kacau, tak boleh ganggu. Hari ni tuan-tuan dan puan, akidah tak kuat, ada masalah jumpa Tok Bomo, ada masalah bunuh diri. Dia ingat bunuh diri ni, tuan-tuan, bagi dia mati berakhirnya sebuah kehidupan. Sedangkan mati itu bukan berakhirnya sebuah kehidupan, tetapi bermulanya sebuah kehidupan yang abadi. Hidup ni tak kekal sementara, tuan-tuan, hidup di dunia ni. Bila bermulanya mati, bermulalah sebuah kehidupan yang kekal abadi. Hak ni tak kekal sementara je. Salah faham, maka dia pun bunuh diri. Ada masalah, tak cari Allah, macam Allah tak wujud. Orang yang bunuh diri ni, tuan-tuan, satu jenayah yang paling Allah murka. Sebab orang yang bunuh diri ini, dia mengambil alih tugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Patutnya Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Tiba-tiba kita ambil alih jawatan Allah, mematikan diri kita sendiri. Allah sangat murka. Orang perempuan ada masalah, jangan tundukkan suami dengan ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Nasi kangkang ke, nasi tangas ke, ilmu guna-guna ke. Kita buatlah macam-macam yang halal. Nasi dagang ada, nasi kerabu ada, nasi kangkang, nasi tangas, jangan, haram hukumnya. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi mentera. Pergi jumpa Tok Bomo minta jampi mentera supaya anak ni tak degil. Tok Bomo bagilah jampi mentera untuk puja syaitan. Wattamaim, tangkal azimat, gantung kat rumah. Biar suami kita tak liar sangat, anak-anak tak degil, gantung tangkal azimat pula. Watiwalah, nasi kangkang pula. Syirkun, kata Nabi, syirik. Isteri tersebut telah melakukan satu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang syirik ni, tuan-tuan dan puan, ibadahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Nombor 2, tuan-tuan, biarlah kita ni, tuan-tuan dan puan, ada ilmu dalam bab rumah tangga. Ilmu ni, tuan-tuan, dia tak selesai dengan kursus asas perkahwinan beberapa jam ataupun sehari 2 hari saja. Kena belajar. Kitab fiqh ni, tuan-tuan, cerita bab keluarga, subhanallah. Tuan-tuan buka kitab cerita bab keluarga, bermulanya suami, bermulanya isteri, anak-anak nak buat apa. Kitab Tarbiyatul Aulad, mendidik anak-anak, tebal macam tu. Baru mendidik anak-anak, bukan jadi suami isteri lagi tu, baru mendidik anak-anak. Tuan-tuan buka kitab Imam Ghazali, Bimbingan Mukminin, cerita bab suami, cerita bab isteri, subhanallah, tebalnya.
Tapi orang kita malah membaca. Sedangkan ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Surah pertama tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca ilmu tu. Surah yang kedua selepas surah Al-Alaq tentang surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Nun tu nun lah. Nun, huruf nun biji. Wal qalami wa ma yasturun, dan demi qalam. Qalam, pensel. Dan apa-apa yang mereka tuliskan. Tadi baca, ditulis. Surah pertama baca, surah kedua tulis. Cerita apa ni? Ilmu. Orang kita baca buku paling banyak tuan-tuan 2 buah buku setahun. Itu statistik tuan-tuan. Hak paling rajin lah. Majoriti begitu. Allah, pak ilmu ni tuan-tuan. Orang kita banyak berguru dengan Google. Siapa guru awak? Google. Internet. Malah nak guru, subhanallah. Bacalah tuan-tuan, beli buku tuan-tuan. Saya kadang-kadang satu hari tuan-tuan diusik hati ni oleh syaitan, membazir membeli buku RM700. Saya beli buku tuan-tuan RM700. Buku apa? Buku tafsir Ibnu Katsir. Yang lebih 10 jilid. RM700 rasa beratnya RM700 nak bagi, tapi ilmu punya pasal bagi juga. Ambil 10 jilid yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu, yang terkini, bahasa susunan bahasa je, senang kita faham. Beli tuan-tuan. Saya ni buat apa? Ada orang ni tuan-tuan, dia rela dia rela jahil daripada dia rela pandai tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan dan mati Allah, kita bagi laluan dulu lah kepada azan Isyak. InsyaAllah kita sambung balik selepas ini tentang bab ilmu, pentingnya dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih tuan-tuan sebab setia dengan program kita pada malam ni, anjuran masjid dan juga Yayasan Diraja Sultan Mizan. Dan kita mesti teruskan lagi macam mana nak selesaikan masalah keluarga kita, tuan-tuan. Kita baru masuk bab ilmu. Ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap orang Islam, terutamanya yang berkaitan dengan kehidupan kita lah. Ilmu sebagai seorang suami, ilmu sebagai seorang isteri, ilmu sebagai seorang bapa, ilmu sebagai seorang ibu, ilmu sebagai seorang anak. Ilmu juga tu belajar, terutamanya daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allahu Akbar. Sampai ke peringkat tuan-tuan, ada sahabat Nabi tu, tuan Allah, dia pergi, Salman Al-Farisi pergi rumah seorang sahabat Nabi, ya, Abu Darda, tuan-tuan. Lihat isteri, Masya Allah, tengok isteri dia tak terurus sikit. Kenapa macam ni, tak terurus? Dia kata, suami aku ni tak minat aku dah, tak minat dah, tuan-tuan. Lalu Salman Al-Farisi beritahulah kepada sahabat tadi nak pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, tuan-tuan dan puan-puan, maka dijamulah Salman Al-Farisi dengan makanan. Tapi sahabat tu rumah tak makan. Dia kata, aku tak akan makan. Kata Salman, aku tak akan makan sehinggalah kamu makan sekali dengan aku. Sebab aku ni tetamu, kamu kena raikan tetamu. Dia kata, tak, aku puasa, kamu kena buka puasa. Salman paksa sahabat tu buka puasa, sahabat tu bukalah puasa. Lepas tu malam pula Salman tidur di rumah sahabat yang sama, tuan-tuan. Malam tu pula sahabat tu tak tidur, qiyamul lail. Salman kata, mu kena pergi tidur dengan isterimu dalam bilik tu. Dia kata, aku kena pergi juga. Qiyamul lail ni ada waktu, bukan sepanjang malam qiyamul lail. Pergi tidur dulu, lepas tidur baru bangkit qiyamul lail. Dia pun akur dengan perintah Salman Al-Farisi. Layan isteri tu, tuan-tuan. Akhirnya pagi besok dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman tu suruh dia begini, suruh dia begitu. Nabi kata apa? Sadaqa Salman. Betul Salman tu. Sesungguhnya pada jasad kamu ada hak ke atas kamu. Diri kita tuan tak ada hak ke atas kita. Kita kena berehat, kena tidur, jangan paksa kerja 24 jam ataupun ibadah 24 jam. Islam tak suruh macam tu. Dan isteri kamu ada hak ke atas kamu. Ilmu tu, ilmu. Isteri kita ada hak ke atas kita. Cakna sikit atas apa yang berlaku di isteri kita. Nampak dia macam bersungguh, dan kita jarang masa ke rumah, ambil cakna sikit tuan-tuan, biar banyak masa di rumah. Dia ada hak ke atas kita. Dia boleh komplain. Awak isteri jangan komplain. No, dia boleh komplain, dia boleh komen kita. Dan kita terima dengan berlapang dada. Macam Nabi SAW buat, tuan-tuan, berlapang dada Nabi ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. So, tuan-tuan kena ada ilmu tentang isteri, ada ilmu tentang suami, nak bina rumah tangga macam mana. Dan Nabi SAW menyebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahliku. Kata Nabi SAW, jadilah kamu orang yang berilmu, ngajar orang, ataupun yang belajar, menuntut ilmu daripada orang,
ataupun mustami'an yang mendengar ilmu. Macam tuan-tuan pada mana ni mendengar ilmu. Tuan-tuan tidak menuntut ilmu sebab tuan-tuan tak mencatat. Orang menuntut ilmu tuan-tuan dengan syarat dia ada pen, ada kertas, menuntut ilmu. Lepas tu Nabi tak nombor 3, mustami'an yang mendengar. Tuan-tuan mendengar kan. Yang keempat, muhibban yang cintakan majlis ilmu. Subhanallah. Yang keempat ni janji cinta. Dia tak dapat datang, tapi ya Allah rasa ruginya, ya Allah tak dapat datang ilmu sebab uzur, sakit tuan-tuan. Cintanya meluat-luat pun tak apa dah. Wala takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima. Tak ada ilmu, tak nak belajar, tak suka mendengar, menyampah tu. Fatahliku, golongan kelima ni dia binasa. Dah kalau suami tak ada ilmu, rumah tangga binasa. Isteri tak ada ilmu, rumah tangga binasa. Anak-anak tak ada ilmu, rumah tangga binasa. Mak bapak tak ada ilmu, rumah tangga binasa. Orang-orang dah habis macam drama. Allah. Dan yang akhir sekali tuan-tuan perempuan, saya tak nak panjangkan masa tuan-tuan. Yang ketiganya ialah biarlah ada kasih sayang dalam rumah tangga. Kasih sayang ni tuan-tuan, Nabi SAW seorang yang sangat penyayang. Sangat penyayang. Nabi ni pengasih dan penyayang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi tak pernah benci siapa-siapa, walaupun pada musuh baginda sekalipun. Atas sebab kasih sayang tuan-tuan, musuh masuk Islam. Nabi tak ceramah macam saya ceramah panjang-panjang tuan-tuan, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Tapi Nabi tunjukkan satu contoh je. Contoh tuan-tuan, antaranya kasih dan sayang. Sebab kasih sayang tuan-tuan, orang masuk Islam. Orang lunak dengan Nabi tuan-tuan, mudah dan jinak dengan Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan dalam nanti Allah Nabi sebut seorang sahabat namanya, saya lupa tuan-tuan. Sahabat ni anaknya ramai. Dia tengok Nabi SAW dukung cucu. Nabi dukung bukan saja-saja dukung tuan-tuan, Nabi dukung dan Nabi cium cucu dia. Dia kata, ya Rasulullah. Nama dia Aqra' bin Habis. Sayyidina Al-Aqra' bin Habis sahabat ni. Dia ada 10 orang anak. Kata Aqra' bin Habis, dia kata, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium dia. Nabi tengok muka kawan tu tuan-tuan. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Hadis yang lain sebut, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di atas muka bumi, nescaya yang di langit akan menyayangi kamu, kata Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini orang hilang kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang tuan-tuan, senang pukul bini, pukul isteri. Kalau tak ada kasih sayang tuan-tuan, senang kita halau anak kita tuan-tuan. Tak ada kasih sayang, adik-beradik boleh bergaduh. Tak ada kasih sayang tuan-tuan, akhirnya bercerai-berai suami isteri. Tak ada kasih sayang, tak bagi nafkah. Berpuncanya tuan-tuan, tak ada kasih sayang. Hari ini kita bina balik tuan-tuan, kasih sayang makin pudar, makin pudar. Sebab itu Tuhan sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahu azim. Antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, suami isteri. Kemudian untuk apa? Litaskunu ilaiha, kamu tenang. Tenang. Dulu bujang bergeloranya lain tuan-tuan, darah bujang tu. Dah kahwin tuan-tuan, tenang, tak ada masalah. Tengok orang pun tak rasa apa-apa dah. Sebab dah ada teman hidup. Suami ada isteri, isteri ada suami. Tak ada masalah, tenang. Daripada tenang tuan-tuan, Tuhan kata apa? Kami jadikan di antara kamu berdua pula kasih sayang, mawaddah, cinta. Cinta. Itu berdasarkan ayat ini tuan-tuan. Cinta lepas kahwin. Baru lepas seronok tuan-tuan. Cinta selepas kahwin. Cinta sebelum kahwin lain lah tuan-tuan. Cinta lepas kahwin yang disebut dalam ayat ni ya. Kahwin, tenang, cinta. Kemudian mawaddah warahmah.
Ujung tua rahmah. Rahmah ni tuan-tuan dan puan, kadang-kadang tak cinta dah, tapi ada rahmat, ada belas kesian. Kadang-kadang tua-tua tak nak cinta dah, tua-tua ni tuan-tuan, tapi tak tinggal juga masih lagi suami isteri itu walaupun tua-tua sampai ke akhir hayat. Sebab apa? Ada rahmat, ada belah kesian. Bagi juga ke isteri itu, sebab ada belah kasihan. Bukan cinta lagi, belah kasihan. Paling-paling tidak ada benda tuan-tuan, rahmat. Hari ni tuan-tuan orang tak ada rahmat. Sakinah tak ada, cinta lagi tak ada, rahmat pun tak ada. Habis tuan-tuan, rosak rumah tangga. Biar ada kasih sayang. Kasih sayang tuan-tuan yang pertama, cakap. Nabi nak sebut, kalau kamu sayang seseorang, kamu cakap kat dia, I love you. Bahasa Arab lah Nabi sebut. Dan tengok putih, kita cakaplah I love you. Kalau tidak menimbulkan fitnah, ya, kalau dia perempuan jangan cakap I love you. Ni sama-sama kita tuan-tuan. Allah, lama tak jumpa haji, I love you so much. So cakap tu, sunat cakap tu. Ni 10 tahun tak jumpa, I miss you so much tuan-tuan. Aku rindu awak tuan-tuan. Nabi suruh sebut. Sebab bila kita kata I love you, saya cinta awak, saya sayang awak, saya rindu awak, yang sebelah sana dengar tu subhanallah tuan-tuan. Lagi tu tambah sayang kat kita, nak mengeratkan kasih sayang. Sayang, kena sebut sayang ni. Abah sayang Alung belajar rajin-rajin ya. Kalau abah tak ada, Alung terus jaga adik. Sebab abah sayang anak-anak abah. Kena sebut sentiasa. Jumpa Angah pula, abah sayang Angah. Belajar rajin, biar jadi pandai, berkhidmat untuk masyarakat, jadi pemimpin negara. Yang kecil datang pula, bongsu, ayah, abah sayang acu. Contohnya, jangan nakal-nakal, buat baik kat ibu, jangan usik ibu. Kena sebut tu sayang-sayang, hari-hari kena sebut. Isteri lagi lah, panggil dah, sayang. Kan, dah panggil kan? Kan panggil apa? Panggil apa? Maknya ke makmum. Panggil saya datang kucing, sayang, miau, jawab kan. Panggil makmum, ya. Pakmu nak gapo? Jawab dapur. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Panggilan Nabi panggil isteri-isterinya dengan panggilan cukup manja tuan-tuan. Antara yang paling manja Humairah lah untuk Aisyah. Sebab Aisyah ni masa Nabi kahwin dia masih anak dara lagi tuan-tuan. Isteri lain dah jadi janda dan balu ya. Kecuali Maria Al-Qibtiyah itu pun hamba, maka tak digolongkan dalam kategori merdeka ketika itu. Maka disebut Aisyah seorang saja. Dipanggil panggilan yang baik-baik tuan-tuan, untuk mendatangkan kasih sayang. Nombor 2, kena ada sentuhan. Kata-kata saya tak cukup tuan-tuan, kena ada sentuhan. Anak-anak kena sentuh setiap masa. Jangan jadi macam drama tuan-tuan. Rumah macam hotel, balik malam anak dah tidur, keluar pagi anak masih tidur, tak jumpa mana ayah dia tuan-tuan. Tengok ayah mati lah tuan-tuan. Ataupun tengok dah besar dah anak tu tuan-tuan. Biar ada sentuhan. Betul orang putih kan, kalau anak nak tidur dia baca story, buku cerita dulu. Apa buku cerita apa, Superman ke, Iron Man ke, kita bacalah Keluang Man ke untuk anak kita. Biar paling tidak bacalah tuan-tuan perempuan kisah-kisah Nabi Rasul ke, yang terbaik lah ya. Tapi biar ada sentuhan lah sebelum tidur. Doa tidur ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bismika ahya wa amut. Tidur, anak pun tidur, mimpinya senyum je. Ni kadang-kadang tersentak-sentak tidur dia mengigau. Sebut abah tuan-tuan. Sebab abah tak pernah jenguk dia, tak pernah sentuh dia, tak pernah cakap dengan dia tuan-tuan. Sedih dia tuan-tuan. Sebab saya pernah tuan-tuan dan perempuan di sebuah sekolah ya, seorang anak yang berjaya cemerlang dalam pelajaran, ketika mengambil anugerah di sekolah tuan-tuan, di sekolah dan dapat anugerah tuan-tuan, dia turun, dia cari satu sudut yang tak ada orang, dia duduk kat situ, sudut tersebut, dia menangis sepuas-puasnya. Dia menangis sepuas-puasnya. Saya heran, saya ada masa tu, saya heran, kenapa budak menangis? Bila saya usul pesta, rupa-rupanya tuan-tuan, mak ayah dia tak datang waktu majlis untuk mendapat sijil pelajar terbaik tuan-tuan. Seorang pun tak datang. Dua-dua sibuk
tak ada masa. Apa tadi nak sentuh anak, nak ucap kata-kata semangat pada anak. Akhir dia dapat tuan-tuan, dia lari turun satu sudut, dia menangis. Sebab yang lain datang dengan mak ayah, dia tak ada mak ayah, walaupun dia pelajar terbaik. Kecewa si anak tuan-tuan. Menandakan tuan-tuan, budak-budak tuan-tuan, dia beza dengan orang dewasa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata kat isteri yang cuba je sayang, dia isteri kita akan eja SAYANG. Orang rumah cuba cakap ke suami, bang cuba je sayang, suami kita akan eja SAYANG. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan suruh anak-anak eja sayang, mereka tak akan eja SAYANG. Hakikatnya tuan-tuan, mereka akan eja MASA. Masa. Mak ayah yang ada masa dengan anak-anak, itulah tanda bagi mereka mak ayah sayang kat dia orang. Mak ayah yang tak ada masa dengan anak-anak, itulah tanda bagi anak-anak mak ayah tak sayang pada mereka. Pada masa tuan-tuan, biarlah sibuk macam mana pun ada masa tuan-tuan. Sekejap pun tak apa, yang pastinya berkualiti. Sekejap tak apa tuan-tuan, duduk sekejap, tanya khabar sekolah ya, sampai mereka tidur. Lepas tu kita keluar tuan-tuan, melakukan kerja kita. Allah tuan-tuan. Dan penutup tuan-tuan pada malam ni tuan-tuan, ialah pastikan rezeki yang kita bagi halal. Rezeki halal, thayyibah. Tuan-tuan kena ingat ya, orang peranda keluarga kita, salah satu tuan-tuan, makanan tak berkat masuk dalam badan, mencorakkan hati jadi jahat. Rezeki lah. Kita tak kata kita makan daging khinzir, saya tak kata ya. Tapi kadang-kadang kita beli benda-benda halal daripada rezeki yang haram. Rasuah. Sekarang tuan-tuan, rasuah bukan nama rasuah, duit kopi, duit teh, apa lagi dia, apa lagi? Nama-nama ampau ke, ambil lah ampau je. Dia tak ni duit kopi je. Tapi rasuah sebenarnya tuan-tuan. Hadiah, ambil hadiah, rasuah. Zaman Umar bin Abdul Aziz dia kata apa? Zaman Rasulullah rasuah. Zaman Rasulullah hadiah. Zaman aku rasuah. Hebat tuan-tuan, dia menilai. So tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita kerja tuan-tuan dalam syarikat, perginya 40 km saja, klaimnya 60 km. Yang 20 km kita klaim tuan-tuan, klaim palsu tersebut, dapat duit kita klaim bagi makan anak bini. Tuan-tuan jangan heran kalau anak bini jadi jahat. Walaupun kerjanya halal, cuma klaim jadi haram. Kerja 8 jam, saya takut tuan-tuan, sebab tu saya berhenti kerja. Kerja 8 jam, yang masuk kerja 6 jam 5 jam je. Banyak kat kedai kopi sempang, tak kotor pula tu. Kalau kotor tak apa tuan-tuan, stand back 3 jam kat pejabat sebab tadi masuk lambat sikit. Tak apalah tuan-tuan, ni dah datang lambat, balik awal pula tuan-tuan. Gaji kita ada masalah, bagi makan ke anak bini tuan-tuan. Jadi anak isteri termasuk kita tuan-tuan, orang pandu rumah tangga. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu fardu setelah fardu yang lain. Cari rezeki halal fardu selepas fardu salat. Cari rezeki yang halal fardu selepas fardu puasa. Cari rezeki halal fardu selepas fardu zakat, selepas fardu haji dan fardu yang lain. Dia bukan rendah bawah, tidak tuan-tuan. Dia fardu taraf rezeki halal. Lepas tu kata Buya Hamka, almarhum Profesor Dr. Hamka, dia kata apa? Dia kata apa? Pemakanan menentukan akhlak. Pemakanan yang kita makan menentukan akhlak. Kalau makan makanan yang baik, keluar akhlak yang baik. Makan makanan yang haram, keluar akhlak yang haram. Itu isteri melawan cakap suami, anak-anak keluar rumah tak dengar cakap. Kita fikir balik, kenapa ya? Bapa aku tok guru, mak aku guru mengaji Quran, nenek aku orang baik, tok aku orang baik, tiba-tiba anak aku jadi macam ni. Kenapa? Cuba cek apa yang mereka makan tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW menyebut kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, nerakalah yang layak untuk daging tersebut. Ustaz,
Saya kerja halal, saya tak pernah ponting kerja, saya tak pernah claim lebih masa. Ustaz, tak pernah claim lebih hak. Kalau 40 saya claim, tak pernah lebih. Okey lagi, saya makan makanan yang halal Ustaz, tapi kenapa nak saya degil? Isteri saya melawan cakap. Tuan-tuan puan-puan, rezeki pendapatan kita tuan-tuan, ada tak bayar zakat pendapatan? Berniaga, bayar tak zakat perniagaan? Simpanan dalam bank, ada tak bayar zakat wang simpanan? Tak banyak, 2.5% saja. Itu hak orang fakir miskin. Kita makan hak orang, sama juga haram hukumnya. Orang tak cakna tuan-tuan, zakat ni tuan-tuan, orang tak cakna. Bagi mereka zakat fitrah ya RM7. Lepas tu dok lah. Lepas tu sedekah dalam masjid RM1 hari Jumaat. Zakat pendapatan bolong, apa dipotong tiap-tiap bulan, lagi selamat tuan-tuan. Potong tiap-tiap bulan, lagi selamat. Tiap-tiap bulan, sebab gaji kita tiap-tiap bulan keluar. Gaji bersih tiap-tiap bulan kita terima tuan-tuan, tak campur dengan hak orang fakir miskin. Zakat perniagaan pun sama juga. Tak banyak tuan-tuan, sikit saja. Lepas tu kena buat taksiran, pergi ke tempat-tempat zakat tuan-tuan, buat taksiran. Entah-entah tengok-tengok taksir-taksir, oh awak tak layak bayar zakat, awak layak terima zakat. Alhamdulillah. Kena cek tuan-tuan. Itu sebab kadang-kadang makan hak orang lain, hati jadi kotor tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah, penutup tuan-tuan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, yang mana bahan bakarannya terdiri daripada manusia dan batu batan. Malaikat-malaikat yang menjaganya bengis dan garang, tak pernah derhaka perintah Allah. Tuan-tuan dan puan, ada seorang laki-laki tanya kepada Ali bin Abi Talib, wahai Amirul Mukminin, aku tak faham ayat ni. Macam mana nak jaga anak isteri api neraka, wahai Amirul Mukminin, aku tak faham. Maka kata Ali bin Abi Talib, ayat ini menyuruh kita sebagai ibu dan ayah supaya mengenalkan anak isteri kita dengan halal dan haram. Halal, haram. Kenal halal haram, halal buat, haram tinggalkan, baru selamat dari api neraka. Pergi ke kedai, beli sardin, beli apa lagi, air dalam tin, air dalam kotak, perencah sup, perencah tom yum, apa lagi, dalam botol, kicap ke apa, tomato ke tuan-tuan, sos cili. Ada tak tuan puan sampai ke peringkat aiskrim anak-anak kita, nugget ke, drumet ke, burger ke tuan-tuan, sosis ke? Tengok ada tak logo halal. Sekurang-kurangnya kita orang awam ni tak payah siasat kilang lah, tengok logo halal Jakim. Nak pastikan halal ni. Kata Ali bin Abi Talib, ajar anak kamu halal haram, beli. Halo, aiskrim ada tak logo halal Jakim? Ada bah, beli. Nak beli lain kali, ingat walaupun abah tak ada, pastikan aiskrim ada logo halal Jakim. Ini logo halal Jakim ni, macam ni logo halal Jakim. Kenalkan anak kita tuan-tuan. Walaupun kita dah mati tuan-tuan, sejuk kubur kita, sebab anak kita pastikan makanan dia halal, sebab abah dah pesan tu sebelum meninggal. Semua benda tuan-tuan. Sama isteri kita juga. Nabi halal pun gincu tu logo halal tak, gincu tu bedak tu logo halal tak tuan-tuan. Sampai sabun tuan-tuan, saya tengok sabun mandian tu tuan-tuan, yang kita tekan-tekan keluar sabun tu, ada logo halal Jakim. Sampai taruh tu tuan-tuan, nak selamatkan diri api neraka. Sebab ingat tuan-tuan, dalam hati Allah, benda yang dah pakaian saya tuan, contoh Nabi sebut ya, satu baju yang dibeli dengan 10 dirham. 10 dirham
9 dirham tu halal, 1 dirham haram. Kalau ibarat kita 10 ringgit, 10 ringgit tu 9 ringgit tu halal, 1 ringgit tu haram. Allah tak terima sembahyang saya bila mana saya sembahyang pakai jubah ni. Bayangkan kalau benda hak boleh cabut. Bayangkan kalau benda jadi darah daging, tuan-tuan, macam mana nak cabut? Nak bersih? Allahu Akbar. Jadi wasak sampai ke hati kita, tuan-tuan, borak panda keluarga kita macam dalam drama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sedikit sebanyak pada malam ni beberapa poin ya, untuk kita jadikan rumah tangga kita sebagai baitul muslim yang hakiki, sebagaimana rumah tangga yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijelmakan oleh sahabat-sahabat dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih pihak masjid dan juga Yayasan Diraja Sultan Mizan dan semua yang terlibat, termasuk juga RTM Kuala Terengganu yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan ya, kita jumpa lagi pada siri kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.